Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Spektrum Pagi Bernama Radio. Baik, kita bersama-sama dalam program Temu Bual Radio pada waktu ini dan kita nak bawakan topik berkenaan rancangan Malaysia ke-12 ya, RM ke-12 dalam konteks keluarga Malaysia. Topik yang sangat menarik untuk kita kongsikan dan kita terus bersama-sama dengan tetamu yang kita bawakan di talian Zoom pada waktu ini. Kita ada yang berusaha Dr. Muhammad Syaharin Umar yang merupakan pengarah di bahagian perkhidmatan sosial Unit Perancangan Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Yang berusaha doktor. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini ya, doktor. Ya. Baik, tentang rancangan Malaysia 5 tahun, ya, termasuklah rancangan Malaysia ke-12, RM ke-12 ini. Bagaimana yang boleh doktor gambarkan pada waktu ini? Lebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Bernama Radio yang telah menyebut saya dan Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri dalam sesi temu bual pada pagi ini. Berkenaan dengan soalan yang berkenaan tu, mungkin saya boleh jelaskan secara ringkas. Rancangan Malaysia 5 tahun merupakan dokumen dasar yang menggariskan Pelan Pembangunan Sosioekonomi yang merangkumi strategi dan inisiatif bagi memacu pembangunan negara. Setiap rancangan Malaysia ni mempunyai tumpuan dan penekanan yang ingin diketengahkan. Secara umumnya, perancangan pembangunan negara dilaksanakan pada 3 peringkat, iaitu bagi tempoh jangka panjang, jangka sederhana dan jangka pendek. Bagi perancangan jangka panjang, ianya merangkumi tempoh antara 10 hingga 30 tahun dan sehingga kini sebanyak 6 dokumen dasar jangka panjang telah dikubal, iaitu yang pertamanya Dasar Ekonomi Baru, iaitu bermula pada tahun 1971 hingga 1990. Yang keduanya Wawasan 2020, bermula pada tahun 1991 hingga 2020. Ketiganya Dasar Pembangunan Nasional, yang mana telah dikubal pada tahun 1991 dan merangkumi tempoh sehingga tahun 2000. Keempat Dasar Wawasan Negara, bermula 2001 hingga 2010. Dasar Transformasi Negara 2011 hingga 2020 dan yang terkini adalah Wawasan Kemakmuran Bersama yang bermula pada tahun 2021 sehingga 2030. So, objektif yang dikenal pasti di bawah setiap rancangan jangka panjang akan diterjemahkan kepada bentuk tindakan dan strategi di bawah Pelan Pembangunan Jangka Sederhana untuk tempoh 5 tahun. Bermula daripada sebelum merdeka lagi, iaitu rancangan Melaya pertama bagi tahun pada tahun 1956 hingga 1960 dan rancangan Melaya kedua bagi tahun 1991 hingga 1965. Bermula daripada tahun 1996, rancangan pembangunan 5 tahun dikenali sebagai Rancangan Malaysia. Jadi sehingga kini sebanyak 12 rancangan Malaysia telah dirangka, termasuk rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan pada hari Isnin hadapan. Bagi pelan jangka pendek pula, ianya dilaksanakan melalui bajet tahunan yang disediakan oleh Kementerian Kewangan, MOF, yang mana Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri atau APU turut terlibat dalam menentukan perbelanjaan pembangunan tahunan. Selain itu, Bank Negara Malaysia turut merangka pelan jangka pendek yang memberi tumpuan kepada pembangunan sektor kewangan dan dasar notary. Secara umumnya, mungkin saya boleh simpulkan di sini, rancangan Malaysia ke-12 merupakan pelan pembangunan yang akan menetapkan hala tuju strategi kerajaan untuk tempoh 5 tahun akan datang, bermula pada tahun 2021 hingga 2025. Rancangan Malaysia ke-12 akan memberi tumpuan kepada usaha untuk merancakkan kembali pertumbuhan ekonomi, memastikan kemakmuran negara dapat diagih secara lebih adil dan saksama, serta mengekalkan kelestarian alam. Semua strategi dan inisiatif rancangan Malaysia ke-12 ini dijajar dengan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030 dan agenda pembangunan mampan 2030 ataupun SDG.
Baik, itu dia ya berkenaan dengan rancangan Malaysia 5 tahun dan juga rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Baik, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini juga telah pun memperkenalkan konsep keluarga Malaysia sebagai teras pentadbirannya. Bagaimana ya semangat keluarga Malaysia ni, Doktor, yang menjadi gagasan baharu kerajaan ketika ini dapat diterjemahkan dalam pelaksanaan strategi dan juga inisiatif di dalam RM ke-12 ini nanti? Konsep keluarga Malaysia ini telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan sulungnya pada 22 Ogos 2021 yang lalu. Semangat keluarga Malaysia ini bersifat inklusif yang merentasi sempadan, agama, bangsa dan kaum. Ia merangkumi nilai kekeluargaan yang mengikat rakyat Malaysia. Konsep keluarga Malaysia ini diambil untuk menggambarkan keutuhan hubungan sesama rakyat yang terikat dengan nilai-nilai didikan sempurna dalam sesebuah keluarga. Strategi dan inisiatif yang dirangka dalam rancangan Malaysia ke-12 menitik beratkan elemen inklusif bagi merapatkan jurang sosioekonomi dan mempertingkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Ianya adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk memastikan tiada rakyat yang tercicir atau terpinggir daripada arus perdana pembangunan negara. Baik, itu dia ya kesinambungan daripada konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri. Dan kalau kita lihat COVID-19 ini juga, Doktor, telah pun memberi kesan terhadap ekonomi dan kehidupan rakyat. Terlalu jelas ya kesannya itu. Dan kita pasti antara isu yang menarik perhatian masyarakat umum ya dalam konteks keluarga Malaysia ini adalah tentang pelindungan sosial. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pelindungan sosial ni pula, Doktor? Okey, perlindungan sosial ini merangkumi dasar awam yang dirangka bagi menyediakan perlindungan kepada individu atau kumpulan yang menghadapi kesukaran ekonomi dan sosial. Secara asasnya pada masa ini struktur sistem perlindungan sosial merangkumi jaringan keselamatan atau bantuan sosial, insurans sosial dan intervensi pasaran buruh atau pekerja. Okey, yang pertamanya bantuan sosial ni tujuan disediakan oleh pihak kerajaan. Tumpuannya adalah bagi meningkatkan akses kemudahan dan liputan bagi tempat tinggal, pendidikan, pendapatan, nutrisi, penjaga kesihatan dan juga mobiliti. Bagi insurans sosial pula, ianya memberi penekanan terhadap usaha meningkatkan daya tahan terhadap kejutan ekonomi dan kewangan. Jadi buat masa sekarang, Malaysia mempunyai skim insurans sosial di bawah KWSP dan PKSO bagi pekerja swasta dan skim pencen bagi sektor awam. Bagi intervensi pasaran buruh pula, ianya merujuk kepada tindakan kerajaan dalam mengenal pasti dan mengambil tindakan yang bersesuaian bagi merapatkan jurang dalam pasaran tenaga kerja. Ini penting bagi memastikan tenaga kerja yang aktif termasuk golongan wanita dan orang kurang upaya OKU supaya tidak ketinggalan. Perlindungan sosial dapat mengurangkan pelbagai risiko ekonomi kepada masyarakat dan ianya berperanan sebagai alat penstabilan makroekonomi yang pentinglah. Baik, itu dia kan untuk pelindungan sosial pula yang diperlukan oleh rakyat pada ketika ini. Dan COVID-19 juga kalau kita lihat mendedahkan jurang yang berlaku dalam masyarakat. Ramai dalam kalangan ahli keluarga Malaysia yang memang terjejas. Ya, kalau sebelum ni kita asyik sebut B40, tetapi bukan sekadar golongan B40, bahkan sebahagian daripada golongan M40 dan juga T20 sendiri turut terjejas. Jadi adakah kerajaan ya, Doktor, telah mengenal pasti siapa sebenarnya kumpulan rentan yang terjejas ini? Okey, kerajaan sedar apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni, ramai rakyat yang terkesan. Dalam hal ini, kerajaan telah mengenal pasti kumpulan rentan yang terjejas, iaitu kelompok yang tidak diliputi oleh mana-mana jaringan keselamatan sosial negara, seperti mereka yang berada dalam sektor tidak formal dan persendirian. Mereka ini telah dikenal pasti keperluan masing-masing agar bantuan segera yang bertepatan dapat diberikan. Antara kaedah yang digunakan oleh kerajaan pada masa ini dalam mengenal pasti kumpulan rentan adalah dengan menggunakan platform data penerima bantuan sara hidup atau BSH yang telah dibangunkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Kementerian Kewangan. Jadi pada masa ini terdapat 20 data agensi yang berada di dalam bucket sistem BSH
Ini termasuklah data sistem daripada Jabatan Pendaftaran Negara, JAKIM, KWSP, KUAP, Perkeso, JKM, JPJ, Jabatan Immigration, Kementerian Pendidikan dan MARA. Jadi data-data ini digunakan sebagai verifikasi kelayakan penerima PSH. Selain itu, kerajaan juga menggunakan data daripada sistem e-Kasih, iaitu sistem pengkalan data keluarga miskin yang telah diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan. e-Kasih ini merupakan bank data kemiskinan nasional yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profil individu, program atau bantuan yang diterima oleh ketua isi rumah KIR dan ahli isi rumah KIR, agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan pemantauan keberkesanan program bantuan yang telah diterima. Okey, itu dia ya. Bagaimana kerajaan nak kenal pasti siapa sebenarnya kumpulan rentan yang terjejas. Baik, waktu ini kita bersama-sama dalam program Temu Bual Radio. Tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Syaharin Umar, Pengarah Bahagian Perkhidmatan Sosial, Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Dan topik yang kita bawakan tentang rancangan Malaysia ke-12, ya, RM ke-12 dalam konteks keluarga Malaysia. Dan kalau kita dengarkan apa yang berusaha doktor kongsikan sebentar tadi kan tentang perlindungan sosial dan kemudian dengan kumpulan rentan ini. Jadi bagaimana perlindungan sosial ini tadi doktor dapat membantu ahli keluarga Malaysia yang berada dalam kelompok kumpulan rentan ini? Okey, sekali lagi pandemik COVID-19 ini tidak pernah berlaku dalam sejarah negara dan ianya memang memberi impak yang amat besar, bukan sahaja kepada seluruh rakyat Malaysia, bahkan seluruh dunia. Dan ini sekaligus menuntut satu sistem perlindungan sosial yang lebih dinamik dan komprehensif. Dari sudut positif, kerajaan melihat pandemik ini sebagai pembuka mata terhadap isu struktur berkaitan dengan rangka kerja perlindungan sosial yang sedia ada di negara ini. Situasi ini juga telah mendedahkan isu kritikal yang perlu ditangani oleh kerajaan, termasuk isu program yang kurang diselaraskan dan juga bertindih. Program bantuan yang tidak mencukupi untuk menangani kelemahan sosioekonomi secara komprehensif serta jurang dalam liputan perlindungan. Jadi sebagai tindak balas terhadap krisis kesihatan dan ekonomi, kebanyakan kerajaan di seluruh dunia mengambil tindakan untuk memperkukuh dasar perlindungan sosial masing-masing. Tekanan kepada keperluan sistem perlindungan sosial di Malaysia ini menyebabkan kerajaan perlu mengambil tindakan secara ad hoc bagi melengkapi sistem perlindungan sosial sedia ada. Ini bagi membolehkan bantuan yang diperlukan dapat disalurkan kepada golongan yang paling terjejas, iaitu kumpulan rentan. Sebagai contoh yang saya boleh kongsi di sini, program perlindungan sosial sedia ada seperti dia di bawah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso hanya melindungi pekerja di sektor formal. Tetapi sebahagian besar daripada 2.7 pekerja di sektor tidak formal tidak dilindungi. Baik. Itu dia situasinya. Dan antara lain juga COVID-19 ini telah mempercepatkan proses untuk Malaysia mengguna pakai perlindungan sosial yang komprehensif juga kan doktor. Bagaimana persediaan Malaysia sendirilah dalam menyediakan dasar khusus berhubung dengan perlindungan sosial ini? Okey, kerajaan telah menubuhkan Majlis Perlindungan Sosial Malaysia atau dikenali sebagai MySPC pada tahun 2016 dan telah diaktifkan semula pada tahun lepas, tahun 2020 bagi menyelaras agenda kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan bersepadu. Jadi secara umumnya MySPC ini dianggotai oleh pelbagai kementerian dan agensi kerajaan yang berkaitan merangkumi 4 teras strategik fokus kepada bantuan sosial, insurans sosial, intervensi pasaran buruh serta data dan tadbir urus. Buat masa ini, tumpuan kerajaan adalah untuk memantapkan pengkalan data penerima bantuan yang lebih bersepadu, merentasi kementerian dan agensi bagi membantu kerajaan dalam menggubal dasar strategik dan meningkatkan keberkesanan serta penyampaian program sosial yang lebih terancang.
Okey, baik. Dan antara lain juga tentang situasi ketidaktentuan ekonomi pada ketika ini, Yang Berusaha Doktor. Apakah perancangan kerajaan bagi melindungi rakyat Malaysia, terutamanya bagi kumpulan rentan ini tadi, dan bagaimana pula kerajaan nak pastikan keluarga Malaysia ini bersedia dalam menghadapi situasi ini pada masa hadapan? Okey, kerajaan sentiasa menambah baik sistem perlindungan sedia ada secara berterusan, terutama apabila ramai rakyat terjejas dengan pelaksanaan PKP bagi memutuskan rantaian COVID-19. Pelbagai bantuan telah disalurkan oleh kerajaan melalui pelbagai kementerian dan agensi bagi membantu menampung pendapatan kumpulan rentan yang terjejas teruk. Kerajaan perlu memastikan struktur atau model sistem perlindungan sosial yang bersesuaian bagi memastikan kelestarian dan kesinambungan jangka masa panjang. Sebagai contoh, walaupun kerajaan memberi keutamaan untuk memperluas liputan skim insurans sosial, namun memandangkan sistem insurans sosial masih pada peringkat awal perkembangan di Malaysia dan cabaran yang mungkin timbul dalam operasi dan pelaksanaannya, perluasan ini boleh dilaksanakan secara beransur-ansur. Kerajaan juga perlu mengambil kira pelbagai faktor lain dalam merangka sistem perlindungan sosial seperti trend peralihan demografi semasa yang menyaksikan Malaysia dijangka mencapai status negara tua pada tahun 2030 dengan 15.3% penduduk berumur 60 tahun dan ke atas. Keadaan ini memerlukan negara menyediakan sistem perlindungan sosial yang lebih dinamik supaya rakyat memiliki simpanan mencukupi bagi menampung kehidupan sepanjang tempoh persaraan. Penambahbaikan yang dibuat oleh melalui MySPC ini dijangka akan dapat meningkatkan perlindungan keselamatan sosial rakyat, memperluaskan liputan perlindungan sosial dan memastikan tiada sesiapa akan dipinggirkan. Itu dia perkongsian daripada Yang Berusaha Dr. Muhammad Syaharin Umar berkaitan dengan bagaimana dengan situasi ekonomi ketika ini, ketidaktentuan ekonomi, perancangan kerajaan sendirilah dalam melindungi keluarga Malaysia. Dan tentang pelindungan sosial ini tadi, Doktor, adakah pelindungan sosial setiap ahli keluarga Malaysia ini akan diberi perhatian oleh kerajaan dalam RM ke-12 ini? Jadi dalam RM ke-12 ini juga bagaimana ianya akan membantu pelaksanaan pelindungan sosial ini secara komprehensifnya? Okey, secara ringkasnya aspek kesejahteraan hidup rakyat seperti kesihatan, perumahan dan termasuk perlindungan sosial turut diberi perhatian oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12. Selaras dengan konsep keluarga Malaysia itu sendiri, rancangan Malaysia ke-12 akan memastikan semua rakyat tanpa mengira gender, etnik, status sosioekonomi dan kedudukan geografi agar dapat menikmati manfaat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Pembaharuan dalam struktur sistem perlindungan sosial dan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial perlu dilihat secara menyeluruh, komprehensif dan terselaras. Ini bertujuan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pelaksanaannya dalam tempoh jangka panjang. Bagi struktur sistem perlindungan sosial, ianya memang memainkan peranan yang penting sebenarnya bagi memastikan keluarga Malaysia, khususnya dalam kumpulan rentan, dapat menikmati hasil pembangunan negara secara adil dan saksama. Kerajaan juga akan melihat mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial yang lebih efektif bagi memastikan program kerajaan dapat dilaksanakan dengan segera dan berkesan, terutama dalam tempoh ketidaktentuan ekonomi pada masa ini. Baik, itu dia. Tentang perlindungan sosial untuk setiap ahli keluarga Malaysia. Jadi, apa langkah-langkah yang bakal diambil oleh kerajaan, Doktor, agar RM ke-12 ini dapat diterima baiklah oleh setiap ahli keluarga Malaysia ini? Okey, strategi dan inisiatif yang terkandung dalam rancangan Malaysia ke-12 ini perlu disebar luas kepada setiap anggota lapisan masyarakat agar manfaat daripada perancangan dasar 5 tahun kerajaan ini akan dinikmati oleh rakyat.
Jadi bagi mencapai objektif ini, Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri telah menggerakkan pelan komunikasi yang komprehensif bagi menyampaikan maklumat ini kepada rakyat. Penyebaran maklumat ini antara lain akan melibatkan pelbagai platform media, termasuklah media cetak, sosial dan juga elektronik. Maklumat lanjut berhubung rancangan Malaysia ke-12 juga boleh didapati dengan melayari portal Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri di www.rmke12.edu.gov.my. Jadi sebarang pandangan berhubung rancangan Malaysia ke-12 bolehlah disalurkan melalui portal ini, dan Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri amat mengalu-alukanlah sebarang maklum balas daripada semua lapisan masyarakat mengenai RM ke-12 melalui semua platform komunikasi. Jadi dokumen rancangan Malaysia ke-12 ini akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen pada 27 September 2021, iaitu pada hari Isnin depan, dan akan disiarkan secara langsung di platform media. Jadi harapan kerajaan supaya rancangan Malaysia ke-12 ini yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini akan dapat diterima baik oleh seluruh rakyat dan seterusnya bergerak seiring dengan kerajaan dalam merealisasikan segala strategi dan inisiatif yang telah direncanakan. Baik, itu dia ya. Jadi jangan lupa untuk kita saksikan, untuk kita dengarkan sendiri pengumuman yang akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen pada hari Isnin ini nanti ya, Isnin minggu depan 27 September 2021, yang disiarkan secara langsung di semua platform media. Ya, jadi kita ambil peluang, dan jika nak tahu dengan lebih lanjut lagi boleh layari portal Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri di www.rmke12.epu.gov.my. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berusaha Dr. Muhammad Syaharin Umar yang merupakan pengarah di bahagian Perkhidmatan Sosial Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri kerana bersama dengan kami dalam program Temu Bual Radio pada waktu ini. Terima kasih yang berusaha, Doktor. Ya, terima kasih banyak. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kajang FM 93.9 Bernama Radio.